Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi bersama Cikgu Fauna Izzah binti Yaakob. Okey, Cikgu akan ajar minggu ni adalah unit 7, Pendidikan Seni Visual tahun 5, iaitu unit 7 Bunga Kekwa. Untuk menghasilkan karya bunga kekwa, teknik yang kita gunakan ialah mozaik dan catan. Mozaik dan catan ni kita akan gabungkan sekali untuk hasilkan bunga kekwa. Okey, kita tengok macam mana. Okey, murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 56 hingga 65. Okey, objektif yang kita nak capai hari ini menginterpretasi, maksudnya mentafsir ataupun mengenal pasti bahasa seni visual yang ada pada karya mozaik dan catan. Bahasa seni visual ni ada cikgu pernah ajar sebelum ni, contohnya warna, garisan, rupa, semua itulah, dan prinsip rekaan seperti ritma pergerakan, jalinan. Okey. Seterusnya, murid dapat meneroka penghasilan karya gabungan mozaik dan catan dari aspek bahasa seni visual, pelbagai media dan proses. Maksudnya, semasa awak dapat gunakan bahasa seni visual, aplikasikan bahasa seni visual untuk menghasilkan karya mozaik dan catan. Contohnya nak buat mozaik, mesti aplikasikan bahasa seni visual seperti unsur warna. Adakah warna cerah awak nak guna nak buat mozaik? Adakah warna sekunda, warna premier? Adakah warna kontra? Adakah warna harmoni? Macam tu. Ada tak jalinan? Mesti ada bahasa seni visual yang kita aplikasikan. Nak buat karya ni, kita mesti berlandaskan bahasa seni visual. Tak boleh main hentam saja buat. Okey, kita tengok seterusnya bunga kekwa. Okey, baiklah, kita tengok apa itu teknik mozaik dan catan. Awak perlu bezakan ya untuk kita buat hasil karya ni. Kita kena bezakan mana teknik mozaik, teknik catan. Mesti ada dua teknik ni dalam karya kita nanti. Okey. Teknik mozaik merupakan satu imej yang berasingan dan tidak bertindih, disusun secara bersebelahan. Susun dia tu tidak bertindih, mesti bersebelahan. Okey, kita tengok contoh dia. Okey, ni contoh mozaik dekat rumah. Andai kata awak tengok mozaik yang ditampal dekat rumah, ada bertindih tak? Tak kan? Dia sebelah menyebelah. Okey, ni contoh mozaik. Tak semestinya 4 segi sahaja mozaik ni. Tengok, awak boleh tengok di sini pelbagai. Ada yang petak kecil, ada yang pelbagai rupa. Okey. Okey, ni contoh mozaik yang ditampal pada meja. Tengok pelbagai bentuk sehingga dia menimbulkan seperti pusaran dah. Dia tampal tu kreatif hingga nampak macam pusaran, ni nampak macam beralun. Petak tak semestinya 4 segi sahaja. Okey. Kita tengok pula catan. Catan merupakan hasil seni warna pada permukaan yang rata. Bahan warna yang biasa digunakan, ni catan ya. Okey, bahan biasa yang digunakan untuk menghasilnya ialah cat air, cat minyak, poster color, watercolor. Tu bahan. Catan ni maksudnya lukisan yang kita guna watercolor yang selalu itulah. Okey, ni contohnya. Ni pemandangan yang biasa kita guna. Pemandangan. Okey, ni contoh teknik mozaik. Inilah contoh teknik mozaik. Seperti yang awak tengok, bunga, semuanya. Teknik mozaik ni tadi cikgu sudah jelaskan, susunan dia tidak bertindih. Tengok ni semua disusun tidak bertindih. Dan awak ingat ya, teknik mozaik ni tak semestinya 4 segi, pelbagai segi boleh, tak ada masalah. Yang penting tidak bertindih. Di sinilah
awak perlu aplikasikan bahasa seni visual. Penggunaan warna awak macam mana? Adakah bunga ni perlu warna biru juga? Kenapa awak nak guna warna merah? Kenapa? Latar belakang dia warna biru. Okey, nanti cikgu akan jelaskan selepas ini. Okey, ini adalah catan. Ni catan. Catan ni kita perlu hasilkan dulu pada kertas yang lain. Okey, faham? Catan ni kita akan hasilkan dulu pada kertas yang lain. Kertas kosong. Kita buat pemandangan awan dan rumput. Kemudian, barulah kita gabungkan mozaik ni pada catan tersebut. Contohnya seperti ini. Okey, jadi dalam karya kita nanti akan adalah catan dan juga mozaik. Okey, baiklah kita tengok bahasa seni visual yang perlu ada dalam karya. Ada 4 ya, ada jalinan, ada warna, penegasan, kepelbagaian. Kita tengok dulu jalinan tu apa? Jalinan ialah sifat permukaan yang dialami melalui sentuhan atau penglihatan. Jalinan ni kita boleh sentuh ataupun kita boleh tengok. Jalinan tapi hanya lihat je. Kita nampak melalui lihat je. Sebab mungkin dia di atas kertas. Jadi kita hanya boleh nampak. Okey, cikgu bagi contoh ya dulu. Okey, di sini ada jalinan sentuh dan jalinan tampak. Okey, contohnya kulit kerang. Okay, awak nampak kulit kerang ni? Kulit kerang ni ada garisan-garisan ni. Ni. Inilah dipanggil jalinan. Bila kita sentuh, kita dapat rasa jalinan tu, dapat rasa garisan tu. Itulah dipanggil jalinan sentuh. Maksudnya melalui sentuhan kita dapat rasa. Okey, seterusnya tayar. Cuba tengok tayar kereta ayah awak. Dapat tengok kan jalinan pada tayar kereta, dapat sentuh kan? Itulah dia bezanya, sentuh, jalinan sentuh. Sama juga dengan buah durian. Jalinan sentuh, awak nampak dia tersusun je kan duri-duri ni. Jadi kita boleh sentuh, jalinan sentuh. Okay, seterusnya jalinan tampak, kuda belang. Tadi cikgu kata sesuatu yang wujud tu boleh sentuh kan? Kuda belang? Kuda belang dikira jalinan tampak. Kerana walaupun dia hidup, walaupun awak pergi sentuh, awak tak rasa apa-apa. Awak hanya nampak jalinan seperti corak sahaja, kan? Berbeza dengan jalinan sentuh, awak dapat rasa kasar-kasar. Kalau kuda belang ni, kita hanya nampak corak dia sahaja, jalinan. Kita nampak jalinan corak tu. Tapi bila kita sentuh, tak rasa apa-apa. Okay. Sama juga dengan buah tembikar. Kita boleh tengok, kita sentuh pun tak rasa apa-apa. Jadi, dia dikira jalinan tampak. Okey, sekarang cuba awak tengok. Apa beza lukisan durian ni dengan buah durian ni? Lukisan buah durian dengan buah durian yang betul. Inilah bezanya. Buah durian yang betul kita boleh sentuh. Tetapi kalau lukisan buah durian, kita nampak dia berduri, kita nampak jalinan dia tu. Tapi kalau kita sentuh pun pada lukisan, kita tidak rasa. Kita hanya nampak. Jalinan nampak. Tampak ni maksudnya jalinan nampak. Sama juga dengan tayar. Bezanya tayar yang betul kita pergi sentuh dapat rasa kasar-kasar. Tapi bila lukisan kita sentuh tak rasa apa-apa. Jadi dia ialah jalinan tampak. Okey, tampalan mozaik akan memberikan kesan jalinan sentuh dan jalinan tampak. Okey, kita tengok. Kenapa tampalan mozaik kita tampal mozaik tu dia akan jadi jalinan sentuh dan jalinan tampak. Okey, contohnya bunga ni tadi. Kalau bunga yang tampal di atas kertas kosong macam ni, kita nampak jalinan garisan dia ni. Tapi itu hanyalah jalinan sentuh. Tapi kalau kita gunakan bahan yang timbul, bahan yang kasar, dia akan jadi jalinan sentuh.
Okey, ni adalah warna-warna. Sebelum ni cikgu ada jelaskan tentang warna asas, biru, merah, kuning. Warna sekunder, campuran dua warna asas, iaitu jingga, hijau, ungu. Warna sekunder, warna tetia, campuran warna asas dengan warna sekunder. Okey, ni ya. Ni warna asas, warna sekunder, dan ini semua adalah yang ketiga ni cikgu pernah ajar warna harmoni. Ni warna harmoni ni bahagian kuning ke jingga ke merah. Ini merah, purple ke biru. Ini biru ke kuning. Tu warna harmoni. Okey, penggunaan warna yang terang seperti warna panas dapat menarik perhatian. Okey, jadi bila kita nak buat sesuatu karya, bila kita guna warna yang panas, warna terang, dia dapat menarik perhatian. Kalau contoh awak tengok ni, ada tak awak tengok latar belakang dia? Tentu awak terus tengok pada bunga ini sebab kita gunakan warna yang terang. Awak tak guna pun warna yang pudar-pudar. Jadi kita guna warna yang terang. Warna pudar sesuai untuk dijadikan latar belakang. Okey, seterusnya penegasan sesuatu unsur yang menonjol saiz yang besar. Apa tu? Ini. Contohnya bila kita buat sesuatu karya ataupun lukisan, sesuatu yang kita nak tonjol tu kita akan besarkan dia. Contohnya telur. Contohnya dalam gambar ni, tentu kita terus nampak telur kan? Sebab dia sesuatu yang besar di tengah-tengah. Sama juga dengan gambar ladybug ni. Dia adalah sesuatu, dia dominan kat tengah-tengah besar. Jadi kita terus nampak, oh ladybug. Sama juga dengan mozaik bunga. Bunga ni kita buat yang besar. Jadi terus kita nampak bunga. Dia menonjol. Kita buat saiz yang besar. Itu maksud penegasan. Jadi dalam menghasilkan karya mozaik kita nanti, bunga mestilah besar. Penegasan adalah pada saiz bunga yang lebih besar dan menonjol. Tu nanti. Kepelbagaian, pelbagai gaya, nilai dan idea yang berbeza, garisan, rupa dan warna yang pelbagai. Inilah kepelbagaian. Kalau dekat contoh gambar ni, kepelbagaian warna dia guna, kepelbagaian corak, garisan, rupa, bentuk dia. Maksudnya kepelbagaian ni dalam satu karya kita tu ada pelbagai garisan. Sama juga ni, ada pelbagai warna. Kepelbagaian dapat diperhatikan pada variasi rupa dan warna ni. Pelbagai warna, pelbagai rupa. Okey, baiklah. Latihan awak minggu ni, cikgu nak awak nyatakan 5 contoh bahan yang mempunyai jalinan sentuh. Cuba tengok di sekeliling awak, bahan apa yang ada jalinan sentuh. Awak tengok, awak boleh rasa dengan kasar. Tengok. Cuba tengok tapak kasut. Ada juga kan jalinan. Okey, selain tu nyatakan 5 contoh bahan yang mempunyai jalinan tampak. Jalinan tampak, awak nampak corak dia tapi bila kita sentuh tidak dapat rasa. Okey. Terima kasih untuk minggu ni. Jadi, untuk minggu hadapan barulah kita mula buat karya. Jadi, untuk sepintas lalu, kita tengok dulu macam mana nak buat teknik mozaik. Bunga kekwa, teknik mozaik dan catatan. Yang pertama, lukis bunga pada kertas lukisan yang pertama. Warnakan bahagian bunga dan badan pepatong. Warnakan bahagian latar pada kertas lukisan yang kedua. Menggunakan kumpulan warna sejuk. Ni latar belakang yang cikgu tunjuk tadi. Lepas tu, awak gariskan petak-petak-petak seperti ni untuk kita buat mozaik. Okey, lepas tu guntingkan dia. Kemudian tampal pada kertas lain. Ingat, bila awak dah tampal pada kertas lain ni,
Tidak boleh bertindih, mesti ada garisan. Okey, lepas tu barulah tampal, guntingkan bunga kekwa dengan pepatung tadi. Tampal pada mozaik latar belakang. Okey, untuk pepatung awak boleh gunakan teknik mozaik, gunakan kulit telur. Ingat, cikgu cakap tadi mozaik tak semestinya 4 segi kan? Gunakan kulit telur, awak pecahkan dan tampal. Tampal tidak boleh bertindih. Okey. Lepas tu sama juga dengan daun. Awak buat teknik mozaik tetapi gunting ikut rupa daun. Kecil-kecil ikut rupa daun. Okey, jadilah kekemasan karya awak. Di tepi-tepi ni awak boleh tampal kulit kerang kalau ada, kacang ke. Okey, satu peringatan lagi untuk awak, kalau tak ada kulit telur, kita boleh gunakan daun kering. Daun kering pun menimbulkan jalinan sentuh juga. Okey, jalinan sentuh ingat kita boleh rasa. Okey, terima kasih. Selamat mencuba.